Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ni dia bukan pada podcast, dia lebih pada preview sebab minggu ni minggu EPL. Selain kita cover pasal Sukan Malaysia, kita selitkan sikit pasal EPL yang bakal start ujung weekend ni, hari Jumaat ni. Sabtu pagi, game pertama Crystal Palace lawan Arsenal. So macam kita nak borak, kita tahu, aku rasa season ni lebih excited sebab dengan pembelian-pembelian, dengan kelab-kelab seperti Newcastle, owner yang baru. Lepas tu kita boleh tengok West Ham dengan maintain dia layak ke semi-final Europa League. Untuk kau macam mana permulaan season baru nak start ni? Sangat mengujakan. Mengujakan. Saya excited lah dengan pembelian terbaru, pemain yang baru masuk, kelab baru yang baru naik, yang player yang keluar pun, manager yang baru. Jadi kita nak tengok lah. Kita nak EPL ni terkenal dengan apa? Liga yang terbaik lah. Liga yang terbaik dan seronok untuk dia tonton. Liga nombor 1 kat dunia sekarang ni. Dia bukannya top 2, top 3 tak. Dia memang top liga 6, terbaik. Top 8. Memang tak jangka. Terbaik bukan dari segi performance, tapi dia punya marketing dan dia punya hype tu lain macam. Betul. So untuk kita tak review semua pasukan. Kalau review semua pasukan, 20 pasukan, mungkin 16 hari lah baru habis. Nanti korang tengok sambungan-sambungan. So kita akan start. Aku ambil Big 7 boleh tak? Big 7 tahun lepas punya kedudukan. Boleh. So kita cerita pada nombor 7 dulu West Ham last season, masa zaman COVID tu, kau tahu satu fakta, diorang diselamatkan, kalau tidak diorang tersingkir. Tapi ada satu game, Sheffield lawan Aston Villa, yang bola tu sepatutnya masuk, tapi tak dikira kalau kau perasan ada satu tu. Betul. Itu sebabkan game tu Sheffield seri ke tak silap aku, dan West Ham terselamat. Ya, betul. Aku boleh ingat lupa. Terima kasih Sheffield. Sheffield pun dah tahu, terima kasih Sheffield. So next, last season orang memang jadi pengacau. Orang awal season memang maintain top 4, top 5. Di hujung-hujung tu tergelincir sampai nombor 7. Betul. Dan layak ke semi-final Europa League. Aku rasa satu pencapaian. Moyes ni aku rasa, macam nak cakap, zaman Everton dia memang top. Lepas dia keluar Everton, pergi MU, pergi Real Sociedad, pergi Sunderland, dia tak jadi. So kat West Ham ni aku rasa dia buat macam mana dia buat dekat Everton. Aku setuju dengan tu, dan aku rasa Moyes ni bukannya dilahirkan untuk kelab-kelab besar, kelab-kelab luar daripada UK. Dia UK dan middle. Middle. Sebab dia bila dia duduk kelab-kelab middle ni macam Everton, West Ham, dia boleh manage kelab tu dengan lebih baik. Dia boleh naikkan prestasi player yang middle tu, boleh naik power, dan dia boleh buat dia boleh develop player muda yang berbakat jadi world class. Macam contoh Declan Rice. Nasi. Last season aku rasa nadi utama West Ham, Declan Rice, Thomas Soucek antara tengah tu memang tu punya engine. So Declan Rice ni, Soucek ni orang kata the next Fellaini sebenarnya. Dia jadikan the next, sebab gol-gol dia, walaupun dia main center midfield, tapi dia 9 gol kat EPL tu. Dia sama macam Fellaini waktu Everton. Jangan salah faham, dia bukan kat MU. Dan untuk season ni, pembelian yang aku rasa excited ni, Scamacca. Dia ni orang kata future Italy striker. Betul. Dan aku rasa ini pembelian yang tepat untuk West Ham. Ya, sebab dia membantu. Kalau tak dulu waktu awal musim lepas, Antonio injured, attacking kurang menjadi, dan dia memaksa siapa tadi yang dengan Declan Rice, Soucek kerap ditolak naik atas kan. Dan dia menggunakan teknik tactical long ball. Dan Bowen pun is good player. Dia beli pada Liga Championship, kelab mana aku lupa. Good player dengan ni, siapa pemain Spain tu? Fornals. Yes, Fornals tu key player diorang tu last season, dan membantu sampai ke semi. Jadi pembelian Scamacca ni membantu, serius aku cakap. Membantu. Dan Antonio aku rasa akan lebih kerap bermain sebagai maybe attacking, sebab Antonio ni all-rounder player. Ya, betul. Dia asal right back tu. Macam mana boleh jadi striker pun aku tak pasti. Tengok badan dia lah. Sadar. Jadi dia backup lah untuk Antonio. Kalau Antonio main wide pun dia boleh main center. Betul. So ni pilihan yang baik lah. Aku still rasa West Ham akan tetap berada dalam top 8 next season. Betul. Saya setuju. Next, kelab yang paling power, nombor 6. Manchester United FC.com. Manchester ni lepas era Ferguson, dia memang terumbang-ambing lah. Sangat-sangat terumbang-ambing. Mungkin zaman Mourinho tu dia beri hope kejap. Dan
sekarang ni Erik ten Hag ni aku rasa ini adalah, walaupun belum mula lagi, aku nampak ini adalah permulaan yang tepat dan revolusi baru untuk MU. Sebab semalam dia keluarkan kenyataan dalam sesi interview, dia marah, dia tegur CR, tak sebut nama lah, tapi ada wartawan tanya apa adakah kamu yang benarkan. Dia kata saya tak benarkan, ini satu sikap yang tak patut, tak profesional sebab kelab tengah bermain. Betul. Kamu kena stay sampai habis. Aku macam wow, seorang manager baru berani maki. Muda baru. Bukan maki lah, lebih kepada teguran pada, walaupun kau superstar tapi tak ada siapa boleh besar daripada kelab. Betul. Ini aku nampak daripada waktu era Sir Alex Ferguson. Yang tentu ramai kat star-star juga kan. Beckham kena halau. Beckham kena baling boot. Sampai kena jual lah kan. Jadi Erik ten Hag ni memang calon yang buat masa sekarang sangat sesuai lah dengan walaupun belum berliga lagi. Untuk MU ni lah, sebab daripada segi culture kerja culture dan untuk membina balik MU ni sebagai pasukan yang top dekat EPL kan. So untuk kau pembelian dia macam mana? Sebab ramai player yang keluar ni. Antara player yang dah habis kontrak, Cavani, Juan Mata, Pogba dikeluarkan secara free. Lingard juga, Ligran, Matic, Dinelson loan. Alex Telles pun loan. Aku sangat berasa lega lah bila tengok nama list Pogba ni terkeluar daripada MU. Kenapa? Sebab seperti mana yang kita tahu, Jose pun dah cakap Pogba ni virus. Dia ni umpama virus dalam tim. Jadi dia menggugatkan keharmonian satu tim ni lah. Bila dia tak nak main, dia buat hal, tim pun jadi, teammate lain jadi macam efek juga lah. Jadi dia keluar ke Juventus kembali, aku setuju lah. Isu Pogba ni dia gaduh dengan awal first season Mourinho yang bawa dia, dan jadi dapat 3 cup itu yang cup terakhir MU menang 2017 tak salah aku, sekali dengan Ibrahimovic. Nampak macam okey. So bila next season tu, bila Pogba injured, Pogba pergi ke US untuk buat recovery. Tapi ada satu klip viral di mana dia macam enjoy. Mourinho marah dia. Ya, kau pergi sana nak recovery apa. So kat situ bermulanya pergaduhan, dan terus bila Mourinho kena pecat, kalau kau perasan, Pogba ada post gambar. Selepas sejam Mourinho kena pecat, Pogba ada post gambar, background hitam, dia buat muka macam tu ke tepi. Tak ada caption. So itu betul lah, aku rasa aku suka Pogba. Dia world class player sebenarnya. Cuma maybe dengan sikap dia ataupun dia tak boleh nak terjemahkan dekat MU. Aku rasa maybe permainan dia dekat national team tak boleh nak terjemahkan dekat kelab. Itu aku setuju lah. So untuk Erik ten Hag ni, pembelian dia macam mana? Aku suka dengan Lisandro Martinez. Aku sangat tuju nak tengok Malaysia, sebab apa yang aku nampak daripada pre-season dan sebelum tu, cara permainan dia ni sama, aku teringatkan pada Evra. Cara dia bawa bola, dia gelecek, dia crossing, dan dia juga boleh header sama macam Evra. Dan aku harap dia boleh tunjukkan prestasi dia sama macam apa yang Evra dah buat lah waktu era Ferguson dulu lah. Tapi aku tahu Ten Hag ni kat Ajax, dia nak semua player dia boleh pegang bola. Betul. So mampu pegang bola, mampu buat. Sebab dia punya serangan daripada keeper. Kau tahu De Gea bukan goalkeeper yang bagus bola kat kaki. Dia bukan modern punya type goalkeeper. Masa pre-season tu kalau kau tengok ada klip-klip yang dia marah De Gea, dia maki De Gea, dia cakap what you doing kan. Kenapa long ball kan. Kenapa terus shoot. Dia marah Tom Hinton juga kenapa terus shoot. Dan masa aku satu klip training tu, aku tengok De Gea join sekali sepak bola bersama player-player. Dia nak player dia semua boleh selesa bola kat kaki. So aku rasa itu satu pendekatan yang new modern football. Aku rasa cuma player-player sekarang ni yang betul-betul dia tengah kejar De Jong lah. Sebab De Jong adalah dalam kat Ajax dulu nadi utama dia. Betul. Tapi itulah De Jong ni memang aku nampak dia ada kualiti. Memang ada kualiti. Ten Hag sendiri nampak apa yang De Jong ada waktu waktu dia jaga Ajax. Dan De Jong delete Van der Beek, waktu dekat Ajax ni memang main player dia. Dan memang kita tak boleh nak nafikan lah kenapa dia nak beli De Jong daripada Barcelona ke MU. Sebab dia tahu apa yang De Jong ada boleh bagi. Dan De Jong tahu apa yang Ten Hag nak. So untuk aku tapi ya, bagi aku bila sekarang ni De Jong
terlampau overrated lah. Dengan gaji dia berapa? 500 lebih Dekat pasal 560 dia paling tinggi. Agak melampau lah. Bila dia dah dapat harga gaji banyak tu. Macam korang kan. Korang dapat gaji yang banyak. Bila kau nak pindah company baru tak, kau nak minta gaji yang sikit. Betul? Betul. Untuk TH aku rasa tak tahu lah. Untuk aku still rasa dia akan datang MU di transfer minit-minit akhir nanti sebelum tutup. Kalau contoh lah, kalau De Jong, MU tak dapat beli De Jong, siapa calon pengganti? Aku rasa aku rasa Ten Hag memang tak ada choice lain. Dia memang nak anak buah dia De Jong. Kalau tak ada De Jong, aku rasa Lisandro Martinez akan main tempat tu sebab dia memang boleh main dekat CDM tu. Itu untuk aku. Aku nampak Lisandro Martinez ni pun dia boleh, Dia keras. dia keras dan dia boleh main 2-3 position lah. Dia boleh main center left back, central defensive midfield. Dan apa yang aku nampak waktu dekat Ajax pun dia boleh Bawa bola. Boleh ball playing centre back. Itu yang Jadi Ten Hag beli player ni dia tahu nak pakai. Kita dah nampak lah, dia punya sistem bola sepak ni memang moden dan sama macam apa yang sekarang Pep, macam Klopp. So untuk aku memang impress pre-season orang. Hanya kalah sekali dengan Atletico, tapi kalau Atletico tu pun peluang banyak. Untuk aku season ni at least dia akan back to top 4. Aku percaya benda tu. Aku sama lah. Cuma aku terkejut Martial waktu pre-season perform gila tu. So aku harap dia akan, dan untuk fakta masa awal-awal Ten Hag masuk, Martial ada antara dalam list untuk dijual. So sekarang bila diorang dah balik ke MU, Ten Hag dah buat perbincangan, Martial dia akan gunakan sebagai striker utama. Nampak lah, bila korang tengok dekat pre-season, memang Martial perform. Dia top scorer lah kat dia boleh season. control ball, dia boleh macam efektif lah. Dia aktif lah. Dia tak macam sebelum ni main dekat striker, nak kejar bola pun malas, nak defend pun malas. Aduh, aku tak tahu lah. So untuk MU, aku still rasa dia akan dapat balik to top 4. Setuju. Next Arsenal nombor 5. So untuk aku apa yang Arteta tengah buat ni sama macam Ole pernah buat. Tengah rebuild something. Cuma Ole dia bukan nak kata terganggu, tapi kedatangan Cristiano Ronaldo tu, pada dia tak ada planning untuk beli Cristiano Ronaldo. Dia hanya beli untuk lebih kepada sentimental value lah. Dan itu mengganggu dia punya rancangan lah. Dan aku dengar cerita duit diorang memang dah ada. Diorang nak beli siapa yang bagi Real Madrid? Camavinga. Memang dah deal, dah ada agreement. Last minute Cristiano Ronaldo join, diorang terpaksa beli atas sentiment value daripada club. Tak nak pergi City lah. Ni perbincangan daripada Ole, Sir Alex juga. So deal Camavinga terganggu dan dia stop, tak beli, dibawa masuk Cristiano. Camavinga pun dah bagi Real Madrid. Arsenal ni sama macam Ole tengah buat, tengah rebuild something. Dan kau tengok player-player Arsenal ni hanya Partey dan Granit Xhaka saja yang umur 30. Lain semua umur bawah 27. Aku rasa ni memang future dia, dan Gabriel Jesus lengkapkan puzzle dia. Aku rasa, dan untuk aku walaupun masih awal, tapi Gabriel Jesus akan jadi best signing of the season untuk aku. Kau macam mana melihat Arsenal? Aku nampak sebenarnya kalau Jesus waktu dia dekat City, bila dia masuk, bukan dia masuk lah, bila dia kerap bermain, dia akan jaringkan, dia senang untuk jaringkan gol. Chance dia ada ada chance lah tu. Tapi bila tempat dia terhad dengan sebelum-sebelum ni ada Aguero, dan kemudian ni bila kemasukan Haaland, memang dia tak boleh. Ya, tempat memang confirm lah Haaland ni kan. Jadi dia nak buat macam mana, kena keluar lah dan join Arsenal. Dan orang kata dulu, mana dia join club Arsenal ni kan. Tapi sebab dia tahu projek Arteta kot. Dia tahu projek Arteta, dan Arteta pun pernah manage dia dekat sistem Pep. Dan dia sebenarnya nak kejar tempat dekat World Cup nanti. Ya, ramai player bulan start season ni akan kejar World Cup. Sebab World Cup tahun ni pelik sikit, bulan 12. So diorang hanya ada 4-5 bulan ni untuk yakinkan coach-coach international untuk diorang dipilih. Sebab tu Jesus memilih untuk masuk Arsenal sebab dia nak pakai minit permainan dan dia tahu dia boleh score. So Arsenal ni kalau saya tengok Ramsdale aku rasa umur 23, Tomiyasu dalam dengan 24-25 kalau tak salah aku. Gabriel and Ben White pun bawah 25, Cheney 24-25.
Saka 21, Martinelli 21, Smith Rowe 21. Gila. Lepas tu Odegaard sekarang new captain untuk Arsenal, umur 24 sekarang. Dan Jesus 25. Kau tengok tak, dia tengah review semua budak-budak muda. Tengah aja yang diwarisi Partey dan Xhaka ni umur 30. Dia memerlukan player lama untuk player pengalaman untuk conduct tim-tim budak-budak yang muda ni. Macam mana dia nak gerak sekali. Dan pemilihan Odegaard ni, sebagai kapten bagi aku setuju. Dia ada dia pun kapten Norway, dia ada pengalaman. Last season pun Arteta try dia banyak kali untuk jadi kapten. Dan aku rasa ini peluang dia. Dan aku for sure season ni Arsenal at least dia akan fight. Ada something dia akan fight untuk something lah benda. Top 6 tu mesti dah ada dia. Top 6 mesti ada. Sebenarnya ni aku nak tengok ni lah. Siapa-siapa? Fabio Vieira, pemilihan baru dia. Orang kata dia the next Bruno Fernandes. Kalau korang tengok video klip dia dekat YouTube, memang gaya dia sebiji. Cuma dia masuk Arsenal dia injet. Dia tak dapat, kalau tak dapat tengok kat pre-season lah. Aku rasa dia injet 2-3 bulan ke aku. Maybe bulan 9, bulan 10 baru dia dapat main. So Zinchenko pun masuk Arsenal disebabkan Nuno Tavares dah loan ke Marseille. Dan backup Trini selalu injet. Sebab tu sekarang ni Arsenal daripada musim lepas Arsenal memang masalah pada attacking. Bila isu Aubameyang kemudian semua tu dibebankan pada Lacazette pula tak perform. Sekarang ni Lacazette dah masuk ke Lyon. Sekarang dengan striker-striker baru macam Jesus dan siapa lagi? Backup dia Nketiah. Aku rasa boleh lah Nketiah boleh lah. Okey Awan, Nketiah okey Awan. Producer tak suka Nketiah, sorry guys. So 4 Tottenham Hotspur. Betul. Conte dilantik hujung bulan 12. Patutnya dia pergi MU sebab dia dah keluar kenyataan dia memang dah ready untuk MU. Tapi MU memberi Ole 2 minggu lagi masa. Dan Spurs sambar. Conte pun setuju. Aku pun pelik macam mana dia yakinkan Conte. Yang Conte berjaya membawa Spurs ke Champions League. Aku rasa dalam masa singkat bagus lah. Dalam masa separuh musim musim dapat top 4. Padahal sebelum tu dia agak struggle lah. Walaupun performance Conte ambil Spurs nombor 9, habis nombor 4 power. Betul. Conte ni dia terkenal dengan short term project. Kalau aku tengok dekat Chelsea, tahun pertama dia datang dah terus champion. Tu next season dah menang FA Cup. Dekat Inter first season tak champion, tapi dia berjaya bawa Inter balik ke Champions League. Next season tu bawa Inter champion. So lepas tu bila dia datang Spurs ni, aku yakin Spurs at least ada satu cup season ni dan saing untuk APL. Itu untuk aku rasa serius. Sebab sebelum start season ni, kalau pada segi rekod Conte ni yang short term project, boleh cabar Liga. Kiranya akhirnya Spurs akan dapat cup lah. Dia macam Mourinho. Cuma Mourinho dah berjaya bawa Spurs ke final. Seminggu sebelum lawan City final kena pecah. Mourinho tak pernah lagi pergi mana-mana tak ada cup. Itu je lah. So aku rasa Conte dengan player-player dia bawa ni, player-player yang nama yang aku paling terkejut Bissouma. Betul. Sebab dia dah ada Højbjerg. Tu dia beli Bissouma lagi. Gila tengah dia. Memang dia akan mainkan apa yang kita nampak, apa yang Conte buat waktu dia dekat Chelsea hari dulu, dia akan menjadikan mainkan 3-5-3. 3-4-3. Wingback. Sistem dia wingback. Sebab tu dia beli Ivan Perisic. Kalau dulu dia gunakan Moses dan Alonso. Dan dulu berjaya. Dan kali ni dia masukkan Perisic. Aku nampak benda tu akan jadi juga. So depan dia di Richarlison pun aku terkejut. Ni deal paling aku terkejut lah. Tak ada apa-apa news, tiba-tiba dah beli. Aku cakap so dia pun boleh main center forward dan juga right wing. So maybe dia akan rotate dengan Lucas Moura. Untuk aku Son dengan Kane tetap akan jadi main senjata utama dia di Champions League. Kane pun tak nak belah. Last season hampir-hampir merajuk daripada City tak main. So season ni aku rasa dia orang pun ada semangat yang baru. Son pun walaupun dah umur 30, aku still rasa for now dia the best player in Asia, top 1, dan in the world pun aku boleh includekan top 10. Top 10 serius. Dia memang orang Asia yang lain macam. Kalau kita tengok kisah hidup dia pun, dia bukan nak kata dia dera masa kecil, tapi bapak dia memang paksa dia main bola, timbang bola 3-4 jam sehari.
Betul. So membuahkan hasil lah apa yang dia ada sekarang ni. Aku akan nampak gandingan Son dengan Kane ni Still musim ni mesti ada juga. Dia akan Still. maintain sama. maintain sama macam dulu. Mungkin kemasukan Richarlison tu cuma Backup lah, backup sikit. rotation lah. Untuk aku Spurs screenshot Spurs akan cabar title EPL dan akan ada satu piala season ni. Nanti kan semua peminat-peminat Spurs Hujung musim. piala akhirnya. Screen recording. Next, tempat ketiga Chelsea. Untuk aku Chelsea dengan last season ada masalah pasal isu Rusia semua kan. Owner dia pun terpaksa nak jual. For now, setakat hari ni rekod 4 bulan Ogos, untuk aku Chelsea akan tergelincir daripada top 4. Itu berat rekod. Sebab ramai player dia belah dan dia hanya baru masuk 2 je player yang bernama Sterling dan Koulibaly. Lain tapi rumor sih banyak ni. Dia baru ni dia kata nak ambil Aubameyang kan. Aubameyang tengah bercakap dengan agent. Aku still rasa lagi possible untuk Cristiano Ronaldo datang Chelsea. Ya, ada rumor hari tu. Sebab Lukaku dah belah, Werner pun dah bagi tahu dia nak pindah sebab dia pun tengah kejar untuk manage permainan. Newcastle pun tengah kejar dia juga. Newcastle dan Leipzig lah tengah kejar. Juventus pun antara top list juga Werner. So Chelsea kalau setakat hari ni sampai tarikh pindah tutup dia tak beli player, akan terkejar top 4. Aku setuju apa Adam C cakap semalam. Betul. Sebab dia sekarang ni struggle sangat struggle dekat position striker. Dengan Lukaku dah tak ada, dengan Werner out form yang ada Harvard pun bukan seorang striker. Betul. Harvard pun okey lah. Dia belakang striker sebenarnya. Dia attacking kan. Untuk aku memang still lagi rasa dia akan tergelincir dengan sebab dia pun isu Cucurella. Tiba-tiba beli Cucurella. Kau dah ada 4 left back kot. Cucurella kalau masuk, Alonso, Chilwell, Emerson, 4. Tapi aku dengar Alonso dengan SP pun nak pindah ke Barca. Aku tak tahu macam mana. Tapi kesian lah dengan Chelsea ni. Bila dia nak beli satu player dah berapa kali kena salah dengan Barcelona. Kau kundi dengan Rafinha. Rafinha yang kundi. Macam mana Barca nak deal dengan Chelsea? So ni kali ni tak tahu Barca silang yang mana satu. So untuk aku Chelsea mungkin akan tergelincir. Mengikut setakat hari ni, rekod hari ni kalau dia tak beli player. Next, nombor 2 Liverpool. Untuk engkau, untuk aku still lagi rasa Liverpool dengan City dia akan berada dalam top 4. Tapi tak tahu kedudukan di mana. Untuk aku diorang sebab Klopp dan Pep still the best manager in the world right now. Walaupun aku tak sokong dua-dua kelab tu, tapi aku rasa diorang memang still the best manager in the world sebab dengan apa falsafah dan filosofi bola sepak moden tu memang diorang pegang sekarang ni. Kalau tengok kan dua-dua ni sangat-sangat gila dengan taktikal bola sepak. Sampai kan dulu aku ada dengar Pep punya gila sampai akademi ke apa? Dia pun masuk campur juga. Oh ya. Gila. Dia memang dua-dua ni memang taktikal genius yang gila lah. Dan aku tak pasti tapi diorang ni pun genius dan masa sama diorang man management diorang pun power dengan player. Sebab tu aku rasa ramai player nak main dengan diorang ni. Antaranya Liverpool lah kita cerita sekarang dengan kemasukan Darwin Núñez dan kekeluarkan Mane. Kau rasa macam mana? Adakah walaupun berbeza position, adakah dia boleh ganti trio yang ada dekat depan dulu, Mane, Salah, Firmino tu? Kita kena ingat balik masa Januari musim lepas Liverpool beli Luis Diaz. Luis Diaz yang masa tu dia berebut dengan apa? Dengan Spurs lah. Dikaitkan dengan Spurs. Dia berebut dengan Spurs nak beli Diaz. Spurs baru cakap nak beli, Liverpool keluarkan duit terus beli. Dan impact dia sangat-sangat menakjubkan. Aku sangat-sangat terkejut juga. Diaz ni gila power. Boleh shoot, boleh dribble, boleh control ball. Dan aku rasa dengan pemergian Mane tu, Diaz tu mampu mengisi kekosongan Mane tu. Dan Núñez ni sebab kita tengok musim lepas Firmino agak drop sikit. Dan dengan Mane yang banyak main center. Dan dengan cerita macam dia akan mungkin jadi bukan backup. Jadi bukan simpanan pun. Mungkin second striker kan. Pilih second choice lah. Jadi aku rasa Darwin Núñez ni akan mengisi kekosongan center forward tu. Untuk aku
tak tahu Darwin Núñez ni, dia kalau sistem tu kena dengan apa Klopp buat, kalau Klopp buat sistem tu kena dengan Núñez, dia menjadi. Itu yang aku rasa, sebab kita tahu Jota sekarang tengah injured. So kau depan kau maybe hanya Salah, Diaz, Núñez, Firmino, dan maybe Harvey Elliott pun boleh main wing juga, kiri atau kanan. Sistem berkenaan sistem. Kalau kena, kalau tak kena, dia akan jadi flop. Apa yang aku dapat tahu daripada fan Liverpool, ada seorang fan Liverpool yang dah fan gila lah. Dia beritahu aku kalau Darwin Núñez ni, dia akan betul-betul function kalau taktikal, macam aku cakap, taktikal Klopp tu kena pada dia. Kalau kita tengok Núñez ni sama juga, kalau kualiti dia tu sama macam Lewandowski. Bila waktu Klopp handle Dortmund, dia gunakan 4-2-3-1 dan Lewandowski di atas, belakang dia tu Götze kan, dan kiri kanan ada winger, dan belakang tu left back dan right back tu boleh overlap dan contribute crossing kan. Dan aku rasa kalau Liverpool buat macam tu dekat Liverpool pula, kalau Klopp buat macam tu dekat Liverpool dengan kehadiran Núñez, kemungkinan dia boleh jadi. Sebab Núñez boleh jadi target man, dan dia juga boleh, kalau dia boleh beat defensive line tu untuk tembus, dia sangat laju. Dan aku rasa kalau dia diberi peluang untuk bermain 4-2-3-1, insyaAllah boleh jadi. Sebab Liverpool ni dia antara kelab pertama, bukan kelab pertama bukan kelab pertama, tapi kelab yang selalu beli player menggunakan data analisis dan sistem. Masa Klopp baru sampai, dia nak beli right wing baru right wing baru, Michael Edward, dia dah keluarkan senarai. First choice Klopp adalah nak beli tu Julian Brand tak salah aku, pada Jerman. Tapi Dortmund punya play sekarang kan. Tapi Edward tu kata sistem kita ni dah mengikut data analisis, dah mengikut ni, Salah yang paling sesuai. Klopp tak menolak. Klopp memang nak Brand sebab mungkin sama-sama Jerman, tapi Edward yakin dengan dia, no, sistem kita Salah yang paling kena. Kau tengok Salah macam ni sekarang. Betul. Antara profil striker pada sekarang ni. Sekarang top player. Sebab tu aku rasa pembelian Núñez, Liverpool zaman Klopp ni jarang beli players lah. Jarang beli players lah. Jadi macam Diaz tu instant impact, tak ada masalah. Cuma yang aku cakap tadi, sistem apa yang aku nampak sistem Klopp ni, memang once diorang attacking, Salah dengan Mane akan masuk tengah untuk jalan center. So memang Robertson dengan Arnold akan jadi winger. Sebab tu orang selalu fan Liverpool dia banyak bergaduh kan. Ada yang tak suka Henderson lah, ada kata Henderson ni lah, Henderson tu lah, malas lah, apa dah tua lah. Tapi untuk defending, Henderson tu orang penting. Bila Arnold naik, dia yang akan cover tempat Arnold. Dia hardworking lah. Dia hardworking lah. So kau hargai lah Henderson tu. Betul. Untuk aku, still lagi Liverpool akan berada dalam top 4. Tapi tak tahu kat mana lah. Sebab persaingan makin kuat kan. So aku still yakin Liverpool City tetap berada dalam top 4. Dan aku rasa musim ni kita akan nampak kepelbagaian lagi lah taktikal Klopp ni. Bila masuk pemain-pemain baru ni. Salah satunya ni, pemain siapa ni? Fabio Carvalho. Ya, pemain daripada Wonderkid, England dan Fulham. Ramai kelab nak dia. Baru berusia 18 tahun tak silap aku. Last season masa dia umur 17 pun, dia dah main first E untuk Fulham. Dan bantu Fulham naik ke EPL. Kalau aku tengok pre-season dan sebelum masa dekat Fulham, cara permainan dia memang sebiji Coutinho lah. Cara dia bawa bola, cara dia gelecek, memang dia passing sama. Kalau kita tengok macam Coutinho. So aku rasa pembelian yang baik lah untuk Liverpool. Untuk long term project lah. So next, champion City. Akhirnya setelah tiada striker, Aguero 2 tahun tak ada. So dia bawa masuk Haaland. Ni memang pure striker macam Aguero. So Jesus tu dah banyak main dekat right wing. Apa expectation kau? Aku sangat terkejut tak. Tapi terkejut, but macam mana sekarang, ada jangka. Tapi kita tak sabar. Nama-nama besar macam Erling Haaland, Darwin Núñez ni, kita jadikan macam tak sabar nak tengok musim baru ni macam mana. Dan bila ada Haaland ni yang antara orang kata sekarang ni top 2 dengan Mbappe,
Jadi bila dia masuk EPL ni macam dia lagi impact dia lagi besar. dan aku tak sabar nak tengok macam mana dia bermain dengan tactical Pep. Untuk aku tak pasti, ramai yang kata ni, aku baca fans-fans kat luar kata dia akan flop disebabkan City punya Pep punya gameplay adalah yang jenis player yang semua bergerak. Kita tahu Haaland dia kat Dortmund tak selalu bukan tak selalu bergerak, macam mana nak cakap Dia tak selalu drop dia tak selalu drop. So tapi kau kena ingat dekat once Pep ni dia orang yang bijak. So kau ada kaki-kaki assist De Bruyne, Mahrez, Bernardo. So aku rasa tak ada masalah untuk City, dan aku rasa kalau antara Haaland dengan Nunez ni, Haaland akan perform lagi kot untuk aku. Aku sama. Aku percaya sebab kalau kita tengokkan Haaland ni bila dia bermain kat mana-mana kelab, kat dia punya country pun dia akan score. Dan Betul. paling sikit aku rasa itu hari aku tengok pun 12 lah. 12. So Haaland ni terkenal sebab masa tu World Cup baru 20. Dia Dia skor skor 9 9 9 gol, menang 9-0, 9-9 dia gol. Gila. Dan Haaland ni kena tahu Ole yang naikkan dia dekat Malmo masa umur 17-18. Ole dah bagi dia main first E sebelum dia ke Salzburg. So Ole pun ada teks dia, welcome to EPL but you choose the wrong Manchester. Itu teks dia. Tapi kalau kita tengok statistik dia pun Gila. Dia daripada 89 game dia jaringkan 86 gol kat dalam kelab. Kat Dortmund Seluruh kat Dortmund tak silap aku Dortmund tu. Start Dortmund. Dan dia dekat negara dia jaringkan 20 gol daripada 21 game. Gila budak ni. Baru 21 22. Siapa top 4 kau dulu? Aku tahu top 4 kau. Kita tak tahu top 4. Top 4. Jangan. Top 4 kita akan pilih top 4. Relegate, team relegate 3, top score, top assist. Wah, banyak. Dan best signing dan worst signing. Okay, top 4 dulu. Top 4 dulu. Aku target masih lagi City, Liverpool. Sebab dua-dua ni masih macam kita cakap, orang ada coach yang terbaik coach yang terbaik dekat dunia. Top 2 yang terbaik. Jadi kalau siapa-siapa mana-mana tim nak beat dua ni, dia kena susah. Sangat susah. Dan dia ada quality coaching yang sangat bagus lah. City, Liverpool. Ketiga Spurs. Keempat MU. Sama aku. Sama. Aku still rasa top 3 ni akan berlawan. Spurs, Liverpool, City memang akan macam biasa. Spurs akan join the race, title race, sebab aku percaya Conte punya quality factor ni, quality dia akan jadi pengacau dan dia mungkin akan mencabar Liga juga untuk aku. Setuju. Top 4 akan berlawan sama sendiri dengan top 5 Chelsea, Arsenal, MU, West Ham ke. Tapi untuk aku still letak MU lah top 4. Aku percaya era Ten Hag. Sebab tu jadi excited, jadi menarik. Nak tahu siapa. Betul. 3 kelab yang bakal relegate. 3 kelab yang bakal relegate. Aku ambil yang baru naik ni lah. Forest, Fulham, dan lagi satu ni kalau tak silap aku siapa? Bournemouth kan. Tapi aku nak pilih Bournemouth, tapi sebab terbayangkan Leeds United, sebab dia agak-agak struggle, kecuali Steve Marsh. Apa nama? Leeds, Jesse Marsh. Jesse Marsh boleh naikkan balik cara permainan yang sebab dia hilang key player, mampu bersaing dengan kelab-kelab atas ni. Tu aku rasa Nottingham Forest, siapa tadi? Fulham dengan maybe Leeds lah. Untuk aku tim baru naik juga Bournemouth dengan Fulham akan confirm turun. Fulham dia naik turun dah beberapa season dah. Naik satu musim turun, lepas tu naik balik. So dia akan turun aku rasa. Walaupun pembelian dia sebenarnya ramai yang Fulham beli. Fulham akan turun, Bournemouth akan turun, Nottingham Forest aku rasa tak akan turun. Setelah sekian lama dia tak balik EPL, dia adalah juara Eropah 2 tahun berturut-turut. Zaman 65-66 tak salah aku. Arsenal pun tak ada Champions League. City pun tak ada Champions League. Nottingham Forest ada 2 Champions League. So gila. Aku tak tahu factor dia bawa masuk Jesse Lingard dengan Dean Henderson. Aku rasa diorang akan cope benda tu, sebab tu diorang mampu stay lah. Dean Henderson walaupun dia seorang, tapi kita tahu macam ni Sheffield United datang
EPL dapat nombor 8. Time tu lepas next season Danny Nelson keluar, tersingkir Sheffield United. Nampak dia punya expected tu macam mana? Aku risau Nottingham Forest ni akan jadi macam Fulham. Ingat Fulham yang berapa season lepas dia naik, dia beli player hampir macam salin 12 player tau. Ni yang baru ni banyak agak. Forest beli 13 player. Dan sama aku dengan Fulham beli banyak player. Ni aku risau dia tak boleh 13 player baru ni tak boleh gel dengan player yang lama. Aku risau persefahaman tak ada, menyebabkan corak permainan taktikal tak faham macam mana, dan dia akan turun. So kita tunggu nanti. Sebab tu aku expect Forest akan turun lah. Top scorer season ni kau target, kau rasa? Top scorer aku nampak Haaland, tapi mungkin untuk permulaan dia ambil masa sikit untuk jaringkan gol. Tapi aku rasa masih lagi Salah kot. Salah Salah dan Harry Kane. Salah ya. Son akan dia tak top sangat, mungkin bawah 3 ataupun 4. Kane sebab dia nak naik balik dengan era Conte, dan bila dia dah masuk Champions League dia lagi bersemangat, tak macam yang dulu bila kononnya City nak beli dia tapi tak jadi dan dia merajuk apa semua. Sekarang ni bila ada coach yang baru, manager yang baru, dan bila Spurs pula dapat masuk Champions League, lagi dia rasa semangat lah. Aku rasa Kane dengan Salah antara top scorer lah. Aku rasa top scorer still lagi top 3. Kane, Salah and Haaland akan berada dalam top 3. Aku still rasa Haaland tu takkan flop lah. Dia lain macam. So best assist, top assist kau akan dapat. Ramai player baru ni. Macam siapa ni tadi? Untuk aku rasa still Kevin De Bruyne atau Bruno Fernandes kot. Aku nampak Kevin De Bruyne masih lagi kat atas. Bruno dia dah tak boleh nak. Kau tengok kalau Bruno dulu kalau main sikit, kalau tak dapat bola, kena tackle, bola terlepas, teammate tak bagi bola dekat dia macam crying baby kan. Tak, ni jadi, untuk era baru aku rasa tak dia dah ubah mentality. Aku harap dia orang dah boleh main, MU ni dapat main simple football, dan Bruno mungkin boleh naik jugalah sebagai top assist. Best signing kau of the season untuk target kau rasa? Untuk aku Gabriel Jesus, serius. Gabriel Jesus akan jadi best signing of the season untuk sebab apa? Aku rasa tu puzzle yang paling komplit untuk Arsenal ada sebenarnya. Serius, Arsenal hilang key factor tu sebenarnya. Sebab Aubameyang dan Lacazette boleh dikatakan agak besar kepala. Mungkin diorang rasa diorang senior. Gabriel Jesus, bayi-bayi umur yang player Arteta ada, dia akan lengkapkan benda tu. Aku yakin benda tu, serius. At least 15 gol dia boleh dapat season ni. 15 gol 15 gol. Wow. Gabriel Jesus. Aku rasa maybe kalau apa yang kau cakap, kalau Haaland boleh score, maybe Haaland lah. Best signing lah. Best signing. Yang terakhir, worst signing of the season kau rasa? Susah sebenarnya nak jangka worst signing ni, tapi kalau aku Richarlison. Sebab apa? Sebab dia dekat Everton, dia pun bergelut dengan injury, dan dia bergelut juga dengan performance dia tu. Tapi ada masa bila dia main waktu dengan Everton tu, dia boleh score dan dia boleh diharapkan. Tapi aku tak pasti sebenarnya kalau dia kat mana dia duduk dekat dalam sistem Conte ni. Sebab kalau tengok kat Everton, dia banyak main wing kiri kan. Tapi bila taktikal Conte ni, wing ni kebanyakan daripada wing back. Bila Perisic main, aku rasa Haaland akan jadi target man. Dia akan Haaland pula, Richarlison akan jadi target man untuk masuk ke tengah bila mungkin tengah juga attack. Tapi dia akan ramaikan tengah tu bila attack. Son, Richarlison dengan Kim memang dah dekat tengah dah. Perisic akan standby dekat kiri untuk crossing, ataupun selalu kanan dia guna Doherty ataupun Emerson Royal kan. Aku rasa Richarlison mungkin sedikit flop lah.
Tak tahu lah. Aku rasa untuk aku worst signing akan jadi Koulibaly kot. Koulibaly. Dia pun dah umur 30. Bukan nak kata zaman peak dia dah habis, tapi untuk aku sebab pembelian dia agak mengejut sebenarnya. Dia target Chelsea target delete untuk beli delete dengan Koundé, tapi dia beli Koulibaly mungkin tak tahu sebab apa. Emergency maybe. Dan aku rasa mungkin dia sedikit struggle nak adapt EPL yang lagi laju. Walaupun aku tahu dia keras. Ini cuma andaian je sebelum start game. So itu aku rasa Koulibaly dia lambat kot masuk EPL. Itu yang tempat dia lambat. Dia lambat masuk EPL. Zaman dia tengah top tu ramai nak beli. Napoli tak bagi. MU nak beli. Ramai masa tu nak beli. Tapi sebab sekarang baru nak masuk umur 30 lebih. 30 tepat. 30 baru nak masuk. Aku risau ya. Sedikit lewat. Dia macam mana Hazard pindah Real Madrid. Sedikit lewat. Kalau Hazard pindah season sebelum tu mungkin boleh. Sama juga macam Koulibaly lah. Cuma aku ada baca rules Napoli sebenarnya memang dia tak akan negotiate dengan mana-mana player yang masih ada banyak lagi kontrak. So kontrak kau tinggal setahun baru kau jual. Macam tu kot. Tak silap aku. Rules dia macam tu aku dah baca. Itulah, tapi bagus juga Koulibaly ni keluar daripada Napoli sebab aku baru baca dia punya statement daripada Presiden Napoli. Dia kata lepas ni dia tak nak beli lah player-player Afrika sebab bila dia beli player Afrika, player Afrika ni akan main Africa Cup of Nations. Dia tak nak Januari. Alasannya dia kata kenapa dia nak beli player yang main bukan untuk klub dia. Faham tak? Dia akan main untuk dia beli untuk player dia. Dia untuk beli player untuk klub dia tapi main untuk negara. Berbakti untuk negara. Okay, itu saja untuk prediction ataupun lebih pada preview PL this week. InsyaAllah kalau berkesempatan aku akan buat review every week. Maksudnya match week 1, match day 2. Kalau rajin lah. Kalau ada masa lah. Setiap minggu kita akan buat. Bila EPS kebanyakannya satu Ahad. So hari Senin atau Selasa aku akan buat lah. Kalau tak ada apa-apa kerja. So untuk kita review, untuk kita berborak pasal EPL selain liga tempatan kita sendiri. So jangan lupa download download apps terbaru kami. Follow semua social media kami. Tekan button subscribe, butang loceng untuk orang tak terlepas. Join Fantasi. Join Fantasi tu orang. Jadi kita orang letak link dengan ada gambar. Korang boleh tekan klik kat situ join Fantasi League sebab akan ada hadiah. Yang pasti hadiah ada hadiah misteri, ada jersey original club. Kalau korang sokong Manchester, kita akan beli jersey Manchester. Korang original sokong original. Bukan grade AA ni. Kalau korang sokong Sutherland, kita akan beli Sutherland. Walaupun Sutherland tak ada dari EPL, so kita akan beli. Macam-macam lagi barangan sukan semua ada. Maybe top 3 ke top 5 akan ada. So jangan lupa ikuti kami lah di portal harimaumelaya.com.my untuk berita-berita yang menarik tentang Liga Malaysia dan juga ada juga berita-berita antarabangsa untuk anda. Jangan lupa follow kami. Ciao guys. Assalamualaikum. Bye-bye.